Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam sesi coaching online marketing strategi and landing page. So, kita bertemu lagi untuk sesi kedua, kalau tak salah ya, sesi kedua secara online. Okey. Sebelum ni saya dah terangkan pada awak macam mana kita nak install plugin Elementor. So, untuk sesi kedua ini saya akan terangkan bagaimana untuk nak menggunakan ataupun nak membangunkan halaman secara profesional menggunakan plugin Elementor ni. Okay. So untuk tidak membuang masa, boleh tengok pada skrin. Okay. So ini adalah dashboard, kita panggil sebagai WordPress ni lah sistem. Okay. Boleh tengok dekat button sebelah kiri. Kita dah sedia maklum kita dah install Elementor kan. Okay. Kalau ingat lagi macam mana kita nak bangunkan halaman, kita klik pada button page dan juga add new. Okay, page add new. Right. So klik pada button page add new. Okay, so you akan lihat page tersebut sama seperti yang sebelum ni lah. Okay, ingat lagi di dalam bengkel kita pernah bangunkan page menggunakan WordPress ni. Okay. Cuma bezanya kali ini dia ada satu button tambahan edit with Elementor sebab kita dah install plugin Elementor tadi. Okay. So untuk kita nak menggunakan this plugin, just klik saja pada edit with Elementor ni. Okay. Tunggu kejap. Okay. Kejap lagi antara muka interface ni, antara muka dia akan bertukar kepada antara muka ataupun interface Elementor. Di mana okey dah tukar dah. Okey, so di mana dia ada banyak button ataupun tool yang akan membantu awak menyiapkan ataupun menghasilkan satu laman web dengan halaman dengan cepat. Okey. Alright. So pertama sekali, sebelum kita nak masukkan gambar, sebelum kita nak masukkan video, sebelum kita nak masukkan teks, animasi ke dalam kita punya page ini, okey, ini adalah page kita kosong okey. So pertama sekali you kena pergi kepada setting. Okay, bawah sekali, bawah kiri ada satu button setting kat sini, klik yang bentuk gear ni. Okey, tukarkan paparan page layout ini kepada full width. Okey, full width ataupun full width no header. Okey, mana-mana pun sama itulah Okey, alright. And then klik publish. Okey, tujuan dia apa? Bila you letak full width, bermaksud dia punya paparan tu sampai ke hujung. Tak kira lah kita gunakan handphone ataupun kita gunakan laptop untuk paparan, so nampak lebih kemas lah. Okey, dan full dia punya paparan dia. Okey. Alright. So selepas itu, yang pertama sekali kita nak masukkan tag. Okey. So macam mana kita nak masukkan tag? Tool tadi dia dah bertukar kan? Okey. Untuk nak tunjukkan balik, nak paparkan balik tool ni, klik di dalam skrin. Bila you klik dalam skrin, dia akan paparkan balik tools. Okay. Alright. So ada nampak perkataan T dekat atas ni. Okay. You drag and drop sahaja T kat dalam. Okay. Kat dalam ni, bila you drag and drop, so dia akan ada macam ni. Okay. Mudah Okay. Untuk Elementor ni dia sesuai, dia popular sebab dia drag and drop saja. Okay. Macam mana saya nak center align? Ada center align ni kan, sama macam Facebook, sama macam Word, sama macam graphical yang pernah you jumpa sebelum ni. Macam mana nak tukar warna dia? Pergi pada style, tukar saja warna dia kepada warna putih. Kan? Mudah kan? Okay. Alright. Sekarang ni saya nak besarkan paparan teks ni. Okay, nampak saya enter. Okay, saya just enter saja. Dan di bawah tulisan tu saya letak welcome to EIA official website. Okey. Right. Yang atas ni saya lupa, yang di atas ni masukkan nama company lah. Okey. Ataupun apa-apalah yang berkaitan. I know International Academy. Okey. Right. So dah siap. Okey. So dah siap. You boleh tekan update untuk nak save. Alright. Ataupun kemudian pun tak ada masalah lah. Untuk save lah. Okey. Sekarang ni saya nak masukkan video. Okey. Di tengah-tengah ni. Okay, macam mana saya nak masukkan video? Okay, right, you klik pada button ni button 3 ni, ada button 3, ada 6 titik dekat sini ni, kat atas ni tengah ni, bermaksud you select kata apa ni lah, teks tadi lah Okay, alright, so you boleh lihat pada menu dekat atas ni, kita ada layout, style dan advance. Klik pada style,
Okey, bila you klik pada style, untuk kita nak masukkan video, you boleh lihat pada barisan background type, and then ada simbol video kat sini. So, klik pada simbol video dan awak ada nampak video link kat sini. Okey, bagusnya Elementor ni kita boleh masukkan video daripada YouTube. Okey, lebih mudah. Okey, bila kita boleh masukkan video dari YouTube, maksudnya very fast lah. Kita tak perlu nak upload. Seperti yang saya terangkan pada awak, kalau boleh kita gunakan video semua dari YouTube. Jangan upload ataupun kita download dan sebagainya. Lambat Okey, untuk nak dapatkan video link ni, ambil saja di akaun mana-mana. Okey, contoh yang ada dekat dalam ni, saya menggunakan video Aino lah. Okey, video Aino daripada official website. Okey, official YouTube punya channel. Okey, saya nak ambil video ni. Okey, alright, saya ambil yang pertama sekali, saya ambil address dia. Okey, URL dia saya copy, saya pergi balik pada Elementor ni dan saya letak pada link dia, paste kat sini. Okey, bila saya paste, okey, nampak? So dia dah masuk. Okey, dia dah masuk dalam video tadi. Mudah kan? Okey. Alright, apa yang select-nya kat dalam ni? Bila kita lihat tadi, video ni dia main daripada, dia ada intro, and then dia ada video content, and then dia ada hujung, dia akan ada penutup lah biasanya. Okey. Dan video ni mungkin dia panjang. Okey. Jadi untuk nak buat header atau biasanya untuk kita panggil awal video ni lah, di atas kita panggil sebagai headline video. So sepatutnya tak perlu ada pembukaan dia lah. Sepatutnya kita just terus kepada content. Okay. Alright. So untuk kita nak setkan bahagian video mana yang hendak dipaparkan, so kita boleh lihat pada start time ni. Okay. Alright. You boleh check dekat mana yang you nak play, okay, dan dekat mana yang you nak stop kat dalam ni. Kalau saya lihat dekat dalam YouTube, okay, saya nak mulakan video ni daripada saat yang ke-6. Okay, 6 ni dah ada dah video ni. Okay, dan saya nak stop dia pada pada saat yang ke hujung ni 28. Saya tak nak sampai ke belakang sebab ke belakang ni dia dah ada closing dia kan. Okay, pada 28. So daripada Elementor just letak kat sini 6 start time dan end time dia adalah 28. Okay. So bila you lihat video ni, dia akan starting daripada saat yang ke-6 dan dia akan tamat pada saat yang ke-28. Okay, siap. Okay, untuk satu satu task iaitu video dan juga sedikit teks. Okay, seterusnya saya nak masukkan button ke atas. Okay, button ke atas gambar ni. Okay. Alright, button tu adalah untuk call to action lah. Okay. Alright, sama juga kita klik pada background ni, so dia akan tukar menu dekat bawah ni dengan tools button dan sebagainya. Okay. So klik pada search widget kat sini, search widget ni, button. Okay, nampak button, just drag and drop saja. Drag and drop saja ke dalam image tadi. Okay, kita nak buat call to action kan. Okay, nampak klik here ni. Okay, kita letakkan di tengah. Okay, tukar warna dia. Okay, warna apa yang sesuai, ikut terpulang pada kesesuaian. Okay, kita akan ambil warna pink. Okay, tulisan apa yang sesuai untuk nak highlight, saya tukar tulisan dia. Kat mana tulisan text color, saya tukar dia warna hitam. Okay, hitam supaya lebih jelas lah. Okay, right, content dia saya letak dekat situ, teks dia, beli sekarang. Okay, beli sekarang. Dan dekat sini you boleh besarkan size dia. Okay, size button tu. Okay, dan you boleh resize button tersebut dan banyak lagi setting kat dalam ni lah yang you boleh buat, yang you boleh update dia. Okay, alright, mudah kan? Okay, so seterusnya saya nak tunjukkan macam mana kita nak masukkan image berserta dengan teks, okay, untuk 3 kolom di bawah video ini. Okay, so macam mana you boleh lihat ada satu button plus merah dekat sini. Klik pada button plus merah ni, ambil ni yang 3 section ni, klik pada 3 section ni. Okay, so dia akan keluar paparan macam ni. Okay, so biarkan. Okay, and then klik, kita nak
pilih menu kita nak menu image kat sini kita nak wujudkan dia, kita klik kat luar. Alright, so you type dekat situ pada search widget image. Bila you klik image, you akan lihat filteringnya image box. Image box kita nak pakai image box sebenarnya. Okay, so drag image box ke dalam plus ni. Dapat dah. Okay, so dapat dah kat sini gambar dan juga teks. Sekarang ni kita nak tukar gambar kan, mudah saja. Klik saja gambar kat sini. Klik gambar kat sini. Alright. So gambar-gambar yang ada kat dalam ni adalah dalam library. Kalau gambar tu tak ada kat dalam library awak, mungkin first time kosong, you boleh upload lah. Okay, you boleh upload daripada PC, tak ada masalah. Okay, alright, kalau dah ada, macam contoh saya ni dah ada. Okay, saya nak masukkan, saya just pilih saja gambar yang sesuai. Contohnya gambar ini, and then saya klik add media. Okay, bila saya dah add media, okay, saya boleh besarkan dia. Okay, saya resize, saya klik pada style, saya resizekan dia supaya nampak cantik width dia. Okay, kat situ. Okay, and then tulisan ni pun saya boleh tukar kat sini. Promosi PKP 50%. Okay, so teks kat bawah ni boleh masukkan lah. Okay, sama juga repeat untuk image yang kedua. Okay, kita type image, ada image box, drag ke dalam yang gambar yang kedua, dalam kolom yang kedua, tukar gambar dia. Okay, ambil gambar yang sesuai, saya ambil gambar lain lah. Okay, just masukkan. Okay, and then pergi pada style, tukar dia punya size dia, size width dia supaya cantik. Okay, sesuai. Tukar caption dekat sini. Okay, jualan tahun baru contohnya. Okay, alright. Kemudian yang ketiga sama juga, repeat step yang sama, drag and drop image with text, and then tukar gambar yang sesuai. Okay, kalau boleh gambar ni dia punya ketinggian dia sama lah. Okay, jadi senang you nak adjust dia punya width dia, jadi dia nampak cantik lah kat situ. Okay, alright. So dekat sini saya tukar, jumpa kami di KLCC. So detail ni you boleh masuk lah kat dalam bawah ni. Okay, dah siap. Okay, so kalau you nak save, you just klik update saja. Okay, seterusnya saya nak tunjukkan macam mana you nak masukkan image yang bergerak. Okay, kalau you tengok dekat dalam website, ada image yang scroll secara auto kan. Okay, alright. So sama juga dia punya proses dia. Mula-mula sekali kita kena pilih berapakah row dan juga column yang kita perlukan. Okay, untuk situasi ni kita klik new section, kita hanya perlukan satu row saja dan juga satu column. Okay, just klik yang ini, satu column dan satu row, and then klik pada menu, type dekat situ image. Okay, bila type image akan nampak kat sini image carousel. So nama kata apa tool yang kita nak pakai ni adalah image carousel. Just drag saja, drop ke dalam kita punya section tadi. Bila dah drag and drop ke dalam section tadi, okay, so you akan lihat paparan di sebelah kiri image carousel, no image selected. So untuk nak masukkan gambar kat sini mudah saja, just klik simbol plus kat sini. Sama juga proses dia, dia akan ambil gambar daripada you punya gallery ataupun media library. Okay, kalau tak ada, you just upload lah image tersebut. Kalau ada, you just ambil saja dari sini. Okay, untuk task ni, untuk nak masukkan image carousel ni, make sure gambar ataupun image yang masukkan dia adalah kita panggil square lah. Okay, tinggi dan lebar dia adalah sama panjang. Okay, so saya ambil beberapa gambar. You boleh ambil gambar serentak. Saya ambil 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, 6 gambar. So saya ambil 6 gambar, and then klik create new gallery dan insert gallery. So dia akan ambil dan dah siap di sini. Okay, right.
Okey, apa yang kurang? Untuk carousel ni dia tak ada tajuk. Okey, mudah saja, just drag and drop tajuk ni di tengah ataupun di atas ni. Dia type sini, dia boleh masukkan kat sini. Contoh saya letak kat sini, rakan kerjasama. Okay, dia boleh tukar dia punya color dia warna putih. Okey. Dan jangan lupa dia punya position dia kita letakkan di tengah. Okey, dah selesai. Okey. Right. Katakan terlampau dekat sangat, you boleh tukar, you boleh ubah dia punya kedudukan dia tu, jarak kat situ okey. Klik kat sini, you ambil tu spacer. Okey, nampak spacer ni kan? Okey. Spacer boleh ataupun divider boleh. Okey. Saya tunjuk divider lah okey. You just drag saja divider ni di antara text image tadi dan juga carousel. Masuk kat sini. Okay. So dia akan ada space lah kat sini. Okay, divider. Ada divider lah. Okay, divider ni kat sini. Sebenarnya you boleh ubah divider ni di atas tu kan dia. Ikut kesesuaian lah. Okay. Just drag and drop saja. Saya letak kat situ. Okay. Ataupun you boleh guna spacer. Kalau agak-agak susah pakai divider ni, you boleh pakai spacer lah untuk nak jarak ni. Letak kat sini. Okay. Dan you boleh tinggikan. Nampak? Lebih jarakkan sikit. Okay. Saya rasa pakai spacer lah lebih mudah. Okey, seterusnya saya nak masukkan testimoni. Okey, testimoni yang contoh yang saya nak tunjukkan pada you all adalah 2 kolom 1 baris. Okey, sama juga section 2 kolom 1 baris. Saya ambil yang ni. Okey. Alright, bila dah masuk yang ni, sama juga kita cari tool yang berkaitan. Type dekat situ testimoni. Okey, nampak testimonial. Okey. Kalau you guna carousel, sama juga yang macam kat atas ni, dia bergerak. Okey, kalau testimoni dia statik. Bila dah yang atas bergerak, yang bawah tu tak perlu bergerak lah. Nanti terlampau banyak animasi pun tak bagus So gunakan yang statik pula kali ni. Okey. Sama juga step dia, just drag saja ke dalam kolom yang you nak masukkan dalam ni. Okey. Right. Bila you dah masuk ke dalam ni, you boleh tukar image dekat sebelah kiri ni. Okey. Tukar image dekat sebelah kiri. Ambil lah image yang berkaitan. Okay, dalam ni saya ambil contoh. Saya masukkan nama Puan Lily Okay, right. So nampak dia tukar kat sini. Okay, dia boleh tukar description name dia. Puan Lily Sak. Okay. Dan untuk yang sebelah kanan ni sama juga step dia. Okay. Type testimoni, kita cari testimoni dan drag testimoni ke dalam. Mudah saja, okey. Dan tukar gambar testimoni kepada gambar yang lain. Katakan saya masuk yang ni okay. Dah siap. Okey, kat sini kenal tak ni siapa? Ni adalah artis lah Said Ali. Okay. So dekat sini you boleh tukar description dia, apa yang dia orang kata apa, input yang kebaikan terhadap servis ataupun produk lah yang berkaitan kat dalam ni, boleh masukkan. Okay. Make sure input yang masuk ni adalah betul lah ataupun tepat dan dapat kebenaran. Okay. Sekarang ni kurang lagi tajuk testimoni dan kita perlu jarakkan ke bawah. Okay. Sama juga kita klik keluar and then kita ambil heading ni dan kita masukkan di atas ni lah. Okay. Masukkan dalam ni, bawah ni, and then tukar tajuk kat sini kepada testi ni. Right, and then tengahkan dia. Jangan lupa tukar warna dia kepada warna yang sesuai testimoni. Dan seperti sama juga step yang kat atas, kita jarakkan ni, kita gunakan spacer. Okay, spacer lah lebih mudah Spacer ni sepatutnya berada kat mana? Kat atas ke kat bawah?
spacer ni berada di bawah lah okay. Dia boleh klik kat sini. Tak apa, kalau you nak ubah ataupun you nak delete, just klik pada ini, edit je lah. Okay, nampak? You boleh drag saja kat bawah. Okay. So saya nak ubah, saya nak letak dia kat sebelah atas ni okay, begitu. Kedudukan ya, make sure duduk kat situ. Okay, tak apa, saya delete dulu. Kalau tak boleh, you delete dulu. Okay. Dah terdelete yang ni pula. Okay, tak apa, masukkan balik. Kita ulang balik kita masukkan structure kat sini, world, elements, ini okay. Okay, tukar gambar okay. Masukkan nama okay, yang kedua pun sama juga okay. Drag saja dan tukar gambar yang sesuai okay. Dan spacer tadi kan okay. Okay, baru betul okay. Right, so testimoni macam ni okay. Dah siap, and then jangan tekan update. Right, so bila you nak test page you, okay, ini adalah nama page you okay. Dan kalau you nak rename this page okay, kepada nama-nama yang sesuai, just klik pada setting okay. You boleh tengok title kat sini, tukar title kat sini okay. Katakan saya letak kat sini page ataupun apa kat sini page test lah katakan page test ataupun test page and then update. Saya tekan lah update okay. Alright, so untuk nak pergi kepada page tersebut, just type hello test page lah okay, slash okay. So you akan lihat sini okay, letak save tadi. Dalam ni dah ada test page kan, dah tukar kan, dia punya link kan. Okay, sekejap okay, kalau dia tak pergi, nampak ni ada test page ni kan, klik button. Bila klik pada test page, ini dia page yang dah siap okay. So dia ada video okay. Okay, kalau ni dia tak sama ni, you kena edit balik lah kat sana okay. Dia ada scroll, image scroll dan juga ni dia testimoni okay. Kat sini you boleh ubah balik kat sini lah okay. Kat sini kalau tak salah saya yang tadi tu lah kita panggil yang jarak tadi tu, saya tersalah masuk ni okay. Okay, masukkan sebelah atas okay, and then save okay. Okay, bila dah update, refresh okay. Right, dah siap okay. So ini adalah satu contoh lah okay. Ini line ni saya tadi saya masukkan ni tak kot, nanti you ubah lah bawah okay. So ini adalah contoh macam mana you bangunkan halaman menggunakan Elementor dengan mudah okay. So untuk yang next session okay, saya rasa saya tamat untuk yang sesi ni
untuk yang next section saya akan tunjukkan macam mana you nak buat page-page yang lain lah, contohnya page contact dan lain-lain. Okay, alright. So sekian saja, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.